menarik minat orang dan juga menarikkan amarah orang adalah apabila headline itu tidak cerita sepenuhnya, dan kita dah mengalami perkara ni dalam zaman politik dan sekarang ni zaman podcast pun mengalami juga KJ. Apabila komen ataupun ulasan KJ tempoh hari bersama dengan Tiba, yang mana KJ jelas mengatakan bahawa reformasi sistem pencen ni perlu atas keperluan fiskal negara, tetapi sebelum penjawat awam nak maki KJ sebakul, KJ kata ini adalah untuk penjawat awam baru. Tapi malangnya, apabila headline-nya, saya bacakanlah beberapa headline. KJ setuju pencen ahli parlimen penjawat awam dimansuhkan. Setuju mansuh pencen ahli parlimen juga pencen penjawat awam. Mansuh pencen ahli parlimen penjawat awam. Dia macam bila satu dah keluar headline, semua copy paste headline yang sama. Dan nampak kat sini betul lah KJ kata tentang ahli parlimen, tapi yang buat orang marah adalah seolah-olah KJ nak sentuh, nak berhentikan pencen penjawat awam sedia ada. Jadi saya faham lah kalau KJ rasa a bit annoyed lah dengan keadaan clickbait seperti itu dan rakyat Malaysia yang tak habis baca. Ya, saya tak berapa kisah sangat tentang kritikan politik Syariel sekarang sebab saya dah keluar daripada arena politik. Kalau mungkin saya masih lagi sebagai seorang politician, saya akan buat penjelasan yang cepat. Saya akan cuba minta supaya agensi-agensi berita ni turunkan berita tersebut dan sebagainya. Tapi oleh kerana saya dah spark discussion ni, saya biar saja, dan kita telah keluarkan satu video daripada Keluar Sekejap untuk menunjukkan konteks yang apa yang saya cakap, dan saya akan cakap sekali lagi dalam Keluar Sekejap pada hari ini. Saya bukan kata saya nak mansuhkan pencen penjawat awam bagi semua yang sedang berkhidmat sekarang. Saya kata kalau kita nak ada reformasi kepada sistem pencen supaya kita dapat menjaga kewangan negara agar ia mampan dan juga kita cukup duit untuk membuat semua perancangan pembinaan, pembangunan dan sebagainya, kita perlu ada satu reformasi kepada sistem pencen di mana penjawat awam baru, pengambilan baru yang bukan ada di dalam perkhidmatan awam hari ini diberikan KWSP ataupun sistem yang berbeza daripada sistem yang ada pada hari ini. Itu yang saya maksudkan. Bagi mereka yang sudah ada di dalam penjawat awam sebagai pegawai tetap, you are layak untuk dapat pencen. Memang layak untuk dapat pencen, dan saya tak akan kacau, saya tak akan minta supaya diambil pencen tersebut. Itu memang hak anda sebagai penjawat awam yang sedia ada. Apa yang saya cadangkan adalah untuk masa depan. Sebab waktu saya menjadi seorang ahli politik, saya selalu membuat keputusan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk hari yang akan datang. Dan saya dah jangka benda ni akan menjadi masalah sejak kepimpinan Datuk Seri Najib, Perdana Menteri, pada tahun 2015. Saya bangkitkan sebagai menteri pada waktu itu, Menteri Belia dan Sukan. Saya kata kalau kita tidak membawa reformasi kepada sistem pencen yang sedia ada, kita akan berdepan dengan satu tekanan kewangan kerajaan yang sangat-sangat besar. Kerana apa? Pertama, kerana penjawat awam kita semakin besar jumlah dia, satu. Kedua, kerana jangka hayat rakyat Malaysia semakin meningkat. Kalau dulu 60 tahun, 70 tahun, sekarang ni 80 tahun lebih. Maknanya orang yang akan terima pencen itu akan terima pencen untuk tempoh masa yang lebih lama. So bila jumlah penjawat awam semakin besar, bila jangka hayat kita semakin lama, maka bil pencen itu akan menjadi semakin besar. Saya Syariel, saya tak suka cakap dalam cara yang tidak merujuk kepada fakta macam biasalah. Sebab ya, ramai yang kata cakap otak kat lutut lah apa benda. Otak, I can assure you my brain is not in my knee. Okay. Saya nak rujuk kepada dokumen, dan kita akan letak link ini dalam show notes kita. Setiap tahun bila kerajaan membentangkan belanjawan oleh Pembendaharaan Menteri Kewangan, ada satu dokumen penting yang dinamakan sebagai Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan. Ya, dokumen ini ada di laman web MOF ataupun Pembendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia. Dalam dokumen ini ditulis segala-gala perbelanjaan yang dianggarkan untuk tahun akan datang, termasuk dia punya title dan termasuk dia punya kod. Ya, saya ambil
anggaran untuk tahun ini. Sebab anggaran untuk tahun depan hanya akan kita ada sewaktu pembentangan bajet pada bulan 10 nanti. Anggaran perbelanjaan pada tahun ini, dan saya rasa bajet pada tahun ini kalau tak silap saya Syaril about 300 billion plus lah, lebih kurang ringgit ya, 300 billion ringgit plus. Anggaran perbelanjaan mengurus jenis perbelanjaan iaitu kod. Saya pun bagi kod dia 40000. Kod objek am. Orang penjawat awam tahulah kod ni apa benda. That's the line item. Pemberian dan kenaan bayaran tetap di bawah maksud tanggungan 14, pencen, allowance bersara dan ganjaran. Pegawai pengawal, pegawai yang bertanggungjawab adalah KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Syaril, untuk anggaran tahun 2023, Syaril pun tahu ini. Daripada budget of roughly 300 bilion ringgit Malaysia, tanggungan kita untuk maksud tanggungan pencen, allowance bersara dan ganjaran 30.5 bilion ringgit. 10%. 10% daripada bajet kita adalah tanggungan pencen dan tanggungan yang berkaitan dengan bayaran bersara. Dan Datuk Seri Ismail Sabri sewaktu menjadi Perdana Menteri telah memberi gambaran bahawa pada tahun 2030 jumlah tersebut yang menjadi 30 bilion pada tahun ini, pembayaran pencen ya, akan naik sampai 47 bilion ringgit. So saya rasa kalau kita melenting saja bila saya bagi cadangan dan tidak melihat bahawa ini adalah bom jangka, ticking time bomb, yang kalau kita tak buat sesuatu akan betul-betul menghimpit ruang perbelanjaan kerajaan untuk membina sekolah, membina hospital, klinik dan sebagainya. Saya rasa kita berada dalam sindrom penafian. Satu lagi saya nak sampaikan fakta ni Syaril, sebab ramai yang mungkin tak tahu. Pencen untuk penjawat awam di peringkat kerajaan negeri, di peringkat PBT termasuk juga badan-badan berkanun, pencen untuk pegawai tetap di PBT dan juga pegawai-pegawai di badan berkanun iaitu statutory body ditanggung oleh kerajaan persekutuan juga. Bukan saja kerajaan negeri tetapi semua ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Apa yang tak tahu betul benda tu, you know. So itu cadangan saya Syaril. I completely agree with you on the matter of policy. Saya setuju dalam hal dasar, tapi dalam semangat takut nanti orang cari lagi point dengan KJ, saya just double check, size budget 2023 adalah 380 bilion. So say your pension dalam 30 bilion lebih 7-8% lah, instead of 10%. Tapi banyak lah, katakan 7-8% daripada total budget tu hanya untuk servis pencen saja pun sudah satu saiz yang besar. Dan yang lebih utama bukan besar atau tak besar, itu subjektif, tapi apa kesannya kepada perkara-perkara lain yang hendak dibuat yang tak boleh dibuat disebabkan tanggungan besar itu. Dan saya sebut dalam podcast bersama dengan Tiba, untuk makluman yang lain yang mungkin tidak juga tahu, dalam bajet kita ni ada dua, ada operating expenditure, perbelanjaan mengurus, dan juga development expenditure. Syaril, tolong explain sikit perbezaan antara OPEX dan DEVEX ni. Jadi ada dua lah, OPEX, OE dan juga DE, development, pembangunan. Pembangunan ni buat sekolah baru, biasanya projek fizikal lah. Projek infra. OE ni, operating expenditure, adalah sebahagian besar daripada bajet kita OE, iaitu bayar gaji, bayar pencen, kerja maintenance. Maintenance pun under OE. Lease payments, sewa, bayar pencen, bayar hutang kerajaan, semua itu adalah OE. Kenapa saya bezakan OE dengan DE ni? Yang jadi peningnya adalah bawah undang-undang dan perlembagaan kita sebenarnya. Undang-undang dan perlembagaan kita, OE ni tak boleh buat pinjaman untuk bayar. Maknanya kalau nak tambah OE, apa je cara dia? Ambil duit Petronas ataupun tambah cukai. Tak boleh buat pinjaman. So kalau kita tambah bil pencen, macam KJ kata, Datuk Mail memberikan gambaran boleh naik 40 ke 50 bilion, ia akan menyebabkan kena tambah cukai lah, ataupun kena cari sumber pendapatan selain daripada terbitkan bond ataupun pinjaman. So that's a problem. Ataupun kena potong perbelanjaan lain. So kalau you nak naikkan perbelanjaan OE dalam site ni, OE lain pula kena kurang. Maintenance jalan mungkin kurang, maintenance sekolah mungkin kurang. Bayangkan, itu senario yang real, bukan kita buat-buat. Jadi saya rasa apa yang KJ sebut itu adalah tepat. Cuma selain daripada soal clickbait ni, kalau kita tengok respon QPEX lah, reaksi daripada QPEX ni, saya tak rasa dia tak baca.
Tapi QPAC seperti mana beberapa pressure group yang lain, kumpulan-kumpulan tertentu, dia akan sentiasa mempertahankan status quo. Jadi I think saya tak akan respon kepada QPAX lah, sebab QPAX ni itu memang auto, tugas dia. Auto jawapan dia lah. Siapa sentuh soal apa pencen, walaupun untuk orang yang tak ada dalam servis lagi, dia akan tolak. Dia akan tolak. Dia akan tolak sebab itu memang tugas QPAX. Saya tak nak gaduh dengan QPAX. Memang QPAX dia buat kerja dia lah. Tetapi kita tak boleh mengharapkan QPAX untuk memikirkan satu reformasi kepada pencen, sebab dia akan defend status quo. Cuma Syaril, ada beberapa perkara yang saya nak tambah tentang perkara ni lah. Sebab ada yang kata, okey, sebagai contoh, katalah ada anggota pasukan keselamatan yang meninggal dunia ataupun yang cedera parah dalam melaksanakan tugas in the line of duty, so to speak. Apakah tidak ada consideration untuk pencen bagi ahli keluarga? So dalam kes-kes tersebut kita boleh buat pengecualian. Yang kedua, contoh bagi grade yang sangat-sangat rendah, ini bukan grade JUSA, ini bukan grade yang 50 lebih, 40 lebih dan sebagainya, yang pencen dia sangat rendah, mungkin kerajaan boleh buat top up. Kita buat KWSP, tapi kita boleh buat top up untuk grade-grade yang rendah lah, supaya mereka hari tua mereka dapat dijaga dengan baik dan dibiayai. Tetapi apa yang saya kata adalah tak boleh untuk pukul rata semua. Kita boleh melihat mungkin grade-grade rendah kita boleh kekalkan. Dan yang kategori yang ketiga yang saya memikirkan adalah jawatan-jawatan yang kritikal. Contohnya perubatan, doktor, jururawat dan sebagainya, untuk cikgu, untuk menarik mereka, untuk kekalkan mereka. Kita kena bagi satu skim yang sedikit berbeza untuk mereka, sebab kita anggap bahawa ini adalah kritikal ataupun fungsi-fungsi kritikal. Ada penjawat awam akan kata tak fair lah, saya penjawat awam, doktor pun penjawat awam, pegawai penolong pegawai perubatan pun penjawat awam. Tapi kita kena kata yes, tetapi there are some ada tugas-tugas yang lebih kritikal daripada yang lain. Kita kena realistik macam itu. Dan soal supply demand jugalah, because there's not enough. Betul. So saya rasa balik kepada isu pokok. Isu pokok dia adalah perlu ada reformasi kepada sistem pencen. Saya bagi cadangan dan juga saya bagi beberapa kes di mana mungkin boleh ada pengecualian. Dan nak kata tak pernah dibincang benda ni, tak betul. Tak betul. Sebab dah start daripada tahun 2015, waktu saya bangkitkan benda ni di dalam kabinet, waktu bosku Najib, dah memang ada perbincangan. Dan saya tahu beberapa KPPA dan juga KSN telah pun melihat kepada perkara ni, dan mereka tahu bahawa perkara ni perlu dibuat. Cuma dia tidak membantu bila ada clickbait macam ni. KJ kena hentam sebakul oleh orang yang mungkin melihat kedudukan mereka terancam. Masalahnya Syaril adalah tak ada politician yang nak sentuh, sebab mereka kata KJ dah kena, kita pun tak nak kena macam tu. So bila benda ni berlaku, clickbait, kita hormatlah semua agensi-agensi berita, rakan-rakan kita lah, sama ada Awani ke Sina, semualah yang guilty tentang clickbait ni. Tapi bila you buat benda macam ni, dia akan menyebabkan orang politik rasa risk averse, rasa sangat-sangat dia tidak mahu mengundang risiko untuk buat reformasi, sebab dia takut reaksi macam ni. Okey.